Masalah besar ramai orang kat Malaysia ni adalah kita tak ada simpanan. Mesti korang fikir, lah, saya pun macam tu juga. Jangan risau, sebab Bank Negara Malaysia dia buat satu research, 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan. Not even RM1,000. Jadi inilah cara macam mana kita nak dapatkan simpanan sebanyak RM10,000 dengan cepat untuk orang yang biasa macam kita. Macam mana nak simpan RM10,000 dengan pantas? So first kali lah nak minta tolong like dan subscribe to this channel, sebab akan sangat membantu saya dan usaha saya untuk kongsi-kongsi ilmu macam ni. Alright. So step kedua adalah kita kena set tarikh bila kita nak dapat RM10,000 tu. Timeline yang saya rasa paling okey, realistik adalah setahun. Bagi saya setahun adalah masa yang achievable untuk dapatkan simpanan sebanyak RM10,000. Pertama sekali adalah kita kena bahagi RM10,000 kepada 12 bulan bersamaan dengan 833 kan. Kita kena cari RM833 setiap bulan ni. Kedua adalah kita kena track spending kita. Saya recommend guna app macam May daripada Maybank ataupun BigPay yang boleh track spending kita, and dia akan categorizekan ni makanan, ni setiap bulan untuk minyak, transportation, expenses, others. So dia boleh categorizekan siap-siap supaya kita tahu setiap sen duit kita pergi ke mana. Next, kita kena kenal pasti kat mana kita boleh kurangkan pembelanjaan kita. So ramai orang kata kurangkan rokok, kurangkan shopping, kurangkan interest credit card. Tapi kan, kalau ikut research, sebenarnya paling banyak kita boleh dapat savings adalah bila kita masak sendiri. Basically, kita kurangkan orang masak untuk kita, macam order Grab ataupun sebagainya lah. Kita masak sendiri. Beli satu vacuum food sealer macam ni dan simpan makanan lebihan ataupun masak banyak-banyak. Seminggu masak banyak-banyak, lepas tu sealkan dia untuk makan hari-hari seterusnya. Actually buat macam ni lebih sedap and also dapat banyak menjimatkan lah. Selain daripada tu, ada lagi banyak benda kita boleh ubah. Maksudnya, kita dapatkan benda yang sama tapi dengan harga lebih murah. Contohnya phone bill. Kalau kat rumah dan kat office dah ada unlimited internet, perlu ke phone kita still ada unlimited internet juga? So sekarang prepaid plan kan, ada macam-macam jenis plan yang kita boleh ubah setiap bulan. Contoh, kalau bulan ni kita nak 5 gig internet dan 30 minit calls, kita boleh ambil yang tu je. Daripada sini kita boleh save RM70 sebulan. Paling elok kalau kita dapat sekalikan bil phone dengan bil internet kat rumah tu. Selain daripada tu, takaful bulanan pun boleh review balik semula untuk dapatkan sumbangan bulanan lebih murah. Mungkin ada benefits yang tak lagi relevan, boleh kurangkan, ataupun mungkin sustainability tu boleh kurangkan sikit. Daripada boleh sustain sampai umur 100, mungkin kurangkan sampai umur 90 dulu. Dan in the future dah okey sikit, increase lah balik. Dekat sini mungkin boleh save dalam RM50 sebulan. Okay. Lepas tu, ingat tau, kena pay yourself first. Maksudnya, kena simpan duit tu dulu. Sebelum bayar semua komitmen, paksa diri untuk asingkan duit untuk diri sendiri dulu. Paling elok, kita buat secara automatik. Kalau ikut experience lah kan, kita boleh buat standing instruction dengan bank untuk transfer duit tu secara automatik daripada bank account ni ke bank account yang lain. Tapi cara yang paling efektif adalah kita ambil daripada bank account ni secara automatik and then transfer ke tempat yang susah kita nak usik. Paling efektif adalah RM50 atau RM100 letak dalam plan takaful ataupun unit trust yang ditolak secara automatik, dan untuk kita keluarkannya tak terlalu senang. Kena isi borang ataupun WhatsApp agent, lepas tu nak kena tunggu company approve, lambat sikit lah. Komitmen yang paling menakutkan saya adalah komitmen bulanan rumah, mortgage punya repayment lah. Kenapa saya rasa ni menakutkan? Sebab inilah tempat tinggal kita, tempat tinggal anak-anak, isteri kita kan. Cuba bayangkan, kita dah beli rumah,
Lepas tu tiba-tiba something happen, jatuh ditimpa tangga dan tak dapat nak bayar bulanan. Macam mana? Kena jual rumah. Nak jual rumah ni ambil masa yang lama. Kena cari buyer, kena jual harga lebih daripada loan kat bank. Tapi kalau kita letak harga lebih tinggi daripada harga valuation bank, susah nak cari buyer. Kalau ada buyer pun, dia susah nak dapat loan amount tu. Macam-macam lah. So, ni kita bincang kat video lain. So, jadi, bagi siapa yang ada komitmen bulanan rumah, cubalah untuk kurangkan bayaran monthly rumah tu. Maksudnya kat sini, jangan pergi extend loan period untuk dapatkan monthly commitment lebih murah. Even though boleh, tapi better don't. Sebaliknya, kita fikir cara yang lain seperti sewa salah satu bilik rumah yang tak digunakan, ataupun kalau ada ruang rumah yang besar sikit, boleh disewakan sebagai event space. Kalau ada komitmen kereta bulan-bulan dan rasa macam terlalu tinggi, boleh consider jual dan beli kereta lain yang lebih murah. Ataupun sewakan kereta tu masa kita tak guna on the weekends ke, ataupun beli insurans kereta tahunan yang lebih murah. Next adalah utilize lah tax relief yang kita dapat. Tengok balik semula apa yang kita boleh claim dan apa yang belum kita lagi utilize setiap tahun. Setiap tahun dia berubah sikit tau. Apa yang kita boleh claim, apa lebih banyak atau lebih kurang. So elok kalau kita bercakap dengan tax accountant yang bagus. Kalau ada kawan yang buat freelance tax filing ke, boleh tanya kat dia lah, mungkin dapat free consultation. Last sekali, dan I rasa ni yang paling ramai orang lupa nak think of, adalah dapatkan side hustle ataupun dapatkan side income lah. Paling senang cara nak simpan RM10,000 adalah dengan adanya side hustle. Tak kisahlah servis seperti tolong lipat baju jiran, side business macam basuh kereta, detailing kereta jiran, ataupun servis buat website untuk small businesses around our neighborhood yang kita kenal, atau kawan-kawan buat small business, kita offer buat website untuk dia. Kita kena kenal pasti dulu apa kelebihan kita dengan minat kita. Asalkan kita buat side income yang kita passionate about. Sebab lepas beberapa bulan, semangat tu confirm akan berkurangan. Bila ada masalah ni, confirm akan tak ada semangat. Tapi kalau kita minat dengan benda yang kita buat tu, walaupun ada problem ke, tak laku ke, bisnes tak jalan ke, kita akan teruskan cari solution to the problem. Sebab kita minat kan. Akhir kata, RM10,000 ni adalah satu amount yang sangat achievable. Dan saya yakin semua orang bila dah set target ni dengan niat yang murni, kita mesti boleh achieve. Also, it's a good first step. InsyaAllah, kalau korang ada lagi cara nak dapatkan RM10,000, tolong bagi tahu dalam ruang komen untuk kita belajar bersama. Okay? Jom hidup tanpa hutang.